Baik, rama-rama sememangnya dia sedang buat benda yang sama dengan kita. In fact, waktu dalam kepompong, bulat beluncas juga sedang berpuasa. Waktu dia duduk dalam kepompong, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat apa kecuali melalui satu proses penukaran diri dia menjadi seekor rama-rama yang cantik. Baik, ulama-ulama telah menggariskan bahawa antara salah satu hikmah rama-rama ialah bila dia dah jadi rama-rama, satu benda yang paling menarik ialah simetri pada sayap dan simetri pada warna dia. Bila kita tengok rama-rama, pernah dah kita tengok ada kelebihan ataupun kecacatan pada sayap dia? Contoh, bila kita pegang sayap rama-rama, pasal apa sayap belah ni ukuran macam ni, sayap belah kiri ukuran macam ni? Pernah jumpa atau tidak? Kita jarang jumpa simetri sayap yang tak sama. Kita akan jumpa rama-rama punyai simetri sayap yang sama. Kalau belah ni atas dia color biru, belah ni atas dia color apa? Color biru juga. Dia tak akan belah ni biru, belah ni oren. Payah nak cari lagu tu. Belah ni hijau, belah ni putih. Payah nak cari lagu tu. Kalau belah ni putih, sini putih. Kalau atas dia merah, atas dia merah. Warna dia sama, simetri dia sama. Bahkan kalau kita tengok skala bulu dia yang paling halus, contoh dia hinggap pada mikrofon ni. Dan saya pun cuba pegang dia dengan sebaik-baik pegangan, dengan sehalus-halus pegangan. Seolah-olah tak akan merosakkan sayap dia. Oh, cantik rama-rama ni. Indah rama-rama ni. Pak lepas. Kita nampak dia terbang. Seolah-olah kita tak mencacatkan sayap dia, kita tak merubah sayap dia. Tapi bila kita suarakan dengan kanta pembesar, ada kecacatan atau tidak pada simetri dan warna sebenarnya? Sebenarnya ada kecacatan pada simetri dan warna, walaupun sehalus-halus pegangan. Nak cakap sayap dia tu halus sungguh. Walaupun pada skala yang terkecil, pegangan tadi, sentuhan tadi dah merosakkan sayap dia. Itulah kehebatan ciptaan Allah. Satu lagi, rama-rama dia sentiasa menebarkan keindahan, menebarkan kebaikan, menebarkan kecantikan ke mana saja dia pergi, di mana saja dia berada, dan kepada siapa dia berjumpa dan bertemu. Keindahan yang dia tebar, keindahan yang mengingatkan kita pada Allah, bukan keindahan yang melekakan dan melalaikan. Pernah tak ada orang tengok rama-rama dia pengsan? Tak pernah. Pernah tak orang tengok rama-rama rasa nak buat jahat? Oi, rama-rama ni rasa nak rogoh orang, okey tengok rama-rama. Tak ada. Tapi bila tengok rama-rama, kita ingat kepada apa? Ingat kepada Allah yang mencipta rama-rama ni. Dan paling common pun akan terkeluar daripada bilah-bilah bibir kita ucapan Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah ucapan apa? Ucapan pujian. Allahu Akbar ucapan kekaguman. Seseorang akan meluarkan pujian, akan mengeluarkan kekaguman bila dia berasa level diri dia tak capai pada tahap tu, baru dia boleh ucap. Sebab kita rasa level kita rendah daripada rama-rama, kita terucap Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita rasa level kita sama macam rama-rama, kita tak ucap. Setiap biasalah rama-rama lagu tu, bukan ada apa pun. Kalau kita rasa dia remeh, kita rasa dia biasa, kita tak akan ucap kalimah tu. Contoh, duduk kedai kopi, saya ni handsome contoh. Bukan sebaliknya sebenarnya kan. Mari seorang lagi tak berapa handsome kawan ni. Saya handsome, kawan tak berapa handsome. Tiba-tiba di meja tu, mari seorang mak motor, buka saja topi, oh macam iklan dah. Muka dia macam pelakon iklan, handsome. Hak nak puji kawan tu saya ke kawan ni agak-agak? Kawan ni hak tak berapa handsome ni akan puji. Oh, tak pernah lagi aku tengok smart macam ni. Lepas tu muka pun ala-ala pelakon, muka pun macam pelakon iklan ni, patut dah muka macam ni. Saya puji ke tak?
Kalau semak lagu ni lebih kurang aku lah. Ala-ala aku. Kita tak akan puji sebab kita berasa pada level tu. Kita berasa handsome sama dengan dia. Hak nak puji orang handsome, orang tak berapa handsome ni. Orang hak sedar diri ni. Begitu juga dengan rama-rama. Kalau kita anggap dia tu cantik, itulah keluar. Sebab bukan level kita. Sebab level kita kotak. Level kita tak berapa bagus lagi. Jadi itulah di mana-mana pun ucapan subhanallah dengan alhamdulillah, Allahu akbar pun bila kita rasa kita ni serba lemah, kita ni serba kurang. Satu lagi sifat rama-rama, dia sentiasa berlaku adil pada semua tempat, pada semua orang. Dia masuk masjid, kala itulah. Kalau dia pergi kelab malam lepas ni, dia tukar kala lain ke kala sama? Dah baru masuk masjid ni, kita pun tengok biru dan kuning warna dia. Oh, aku nak pergi kelab malam. Dia pergi kelab malam, dia tukar hitam ke? Banyak orang tak nampak kala aku ni. Ke dia pergi kala tu juga? Dia pergi kelab malam pun kala tu. Dia pergi tanah kubur pun kala tu. Dia pergi pasar ikan besok pagi pun kala tu. Dia pergi tepi pantai pun kala tu. Masuk kelab snooker pun kala tu. Bukan nak kata ni tempat baik, ni tempat tak baik. Nak cakapnya ke mana dia pergi, dia tak pernah hipokrit. Dia tunjuk warna dia yang asal, inilah aku. Apa pun yang terakhir. Ni terakhir. Hani kembali kepada satu kisah sebagai pengajaran. Dahulu ada seorang raja. Raja ini adalah raja yang adil, raja yang baik, raja yang cerdik, raja yang bijaksana. Jadi raja ini ada 3 orang menteri. Suatu hari raja ni panggil ketiga-tiga menteri dia menghadap. Menteri pertama menghadap, menteri kedua menghadap, menteri ketiga menghadap. Wahai para menteriku, sesungguhnya aku meminta kalian bertiga menghadap aku pada hari ini. Ialah aku nak memberitahu kepada kalian bahawa di hadapan kalian sekarang ada satu guni di hadapan masing-masing. Betul. Satu guni di hadapan menteri A, satu guni menteri B, satu guni menteri C. Kamu ketiga-tiga menteri sedia maklum dalam pengetahuan kamu bahawa aku mempunyai kebun buah-buahan yang besar. Jadi aku minta kepada kamu bertiga pada hari ini supaya ambil dan bawa guni ni, carilah daripada kebun aku yang luas dan besar itu buah-buahan yang terbaik, buah-buahan yang paling cantik, buah-buahan yang paling berkualiti, penuhkan guni masing-masing dan bawa menghadap aku. Jadi pilah masing-masing masuk dalam kebun, bertebaranlah. Menteri A ni sifat dia paling amanah. Dia tak pernah berlaku curang, dia tak pernah rasa nak buat khianat. Mula-mula dia tengok banyak buah-buah hak dah luruh. Dia kata, buah luruh bukan buah yang cantik, buah yang dah buruk, buah yang dimakan. Dia pergi cari hak daun-daun rendang, hak boleh petik dengan tangan. Tapi dia tengok ke atas tu lebih jauh berkualiti, hak duk kat pucuk, duk kat atas. Aku tak akan ambil hak rendah ni, aku akan panjat. Dia panjat sungguh, dia berusaha sungguh, naik hak tinggi, hak payah, tapi buah cantik, buah berkualiti. Isi penuh buni, bawa balik menghadap depan raja. Menteri kedua ni hak 50-50, kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianat. Jadi dia pun tengok kawan tu ambil hak bagus, dia pun naik juga. Tapi dia naik sekerak je. Mari ulat bulu, mari kerengga, dia tak tahan. Dia tak tahan. Ambil 2-3 biji hak elok, bubuh, dia pun turun. Pada aku duk sakiti badan aku, sakiti fizikal aku, baik aku ambil hak rendah-rendah. Dia pun kutik lah hak rendah-rendah. Tapi kurang berkualiti. Penuh satu guni, balik menghadap raja. Hak nombor 3, panjat pun malas, kutik pun malas. Dia nak kutik mana? Dia nak kutik hak luruh tu lah, senang sekali. Dia pun kutik hak luruh 2-3 biji, dia malas. Dia tengok di tepi pokok tu ada satu longgokan batu. Nak senang, baik aku kutik batu, bubuh dalam guni. Dan aku yakin bila bawa balik menghadap raja, raja tak cek pun guni ni. Dia pun buah batu lah. Buah 2-3 biji, dia buah batu, penuh batu. Dia bawa balik.
Betul tekaan menteri menteri ketiga, raja tak cek pun apa ada dalam guni. Sekarang menteri bertiga, kamu bertiga ditahan. Wahai sekalian pengawal, tangkap ketiga-tiga menteri ini dan bawa masuk mereka ke dalam penjara, jangan bagi makan dan minum. Jadi ketiga-tiga menteri ini kena tahan dalam jail, dalam penjara, bawa bekalan masing-masing, haduk dalam guni. Tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum. Alhamdulillah lah bagi menteri A, kerana dalam guni dia ada buah hak bagus-bagus, buah hak berkualiti, buah hak baik, buah hak manis, buah hak sedap. Okeylah dia. Menteri B, hari pertama tu makanlah buah hak sedap. Hari seterusnya, terpaksalah makan hak mentah, terpaksalah makan hak putih, terpaksa makan hak kurang masak, terpaksa makan hak berulat, terpaksa. Menteri C, 3 biji je buah, hak lain batu. Cari penyakit. Yang nak dimaksudkan di sini, anda ditahan, itulah alam barzah bagi kita semua. Kita akan menerima makanan dan minuman dalam bentuk buah tadi bila kita bertemu dengan Allah di alam barzah kelak. Hak duduk panjat, hak duduk petik, hak duduk cari, hak duduk malah, itulah Allah minta kita berusaha sewaktu atas dunia. Kalau kita punya sifat yang amanah terhadap Allah, baik bentuk hukumnya, baik bentuk ibadatnya, baik bentuk akidahnya, insya-Allah kita akan dapat buah-buah yang baik. Tapi kalau kita hari ini dengan agama Allah kadang-kadang khianat, kadang-kadang amanah, hak tu hak kita boleh. Kadang-kadang sedap makan, kadang-kadang tak sedap makan. Kalau kita langsung khianat, makan batulah seolah-olah dalam alam barzah, dalam kubur besok. Jadi walaupun dia mungkin cerita hanyalah rekaan, tetapi yang kita nak ambil ialah pengajaran sebagai peringatan bahawa jangan sesekali dalam bab berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasul, berhadapan dengan agama, adanya pengkhianatan daripada kita. Lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya, ikhlas, suci dan murni daripada kita, tanpa sebarang penyelewengan dan pengkhianatan. Jadi saya sudahilah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berakhir, ini ada satu iklan. Mohon jasa baik ustaz dan ustazah untuk ustazah pula, saya seorang ustaz lah, mengumumkan kutipan derma khas untuk tabung pengimarahan Ramadan dan pembinaan ruang solat atau ruang serbaguna yang baru bagi Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Not di sini kutipan akan dilakukan oleh anak-anak tahfiz. Terima kasih, sekian dimaklumkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala da'watik. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين. الله